Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dan saya ditemani Luqman Haris dalam Lebaran Awani pada malam ini. Belum lagi hari raya, Luqman. Belum lagi. Sikit lagi. Jadi Luqman tadi buka puasa apa last? Saya buka puasa kambing bakar. Last. Main lagi. Sebab kita bulan puasa ni kita macam nak ambil peluang ni untuk kurangkan makan nasi, untuk makan sihat sikit. Tapi lepas ni moreh pula dah terawih dah. So kita bantai lagi lah nanti siapa. Kita kat mana ni sebenarnya kita buka puasa? Kita bersiaran sekarang ini dari Diwan Bangsa Shopping Centre. Kita tak perlu nak introduce Diwan ni sebab rasanya ramai orang kat luar sana memang sangat tahu, sangat terkenal, menu dia memang sedap, memang best. So terima kasih juga kepada Diwan memberikan kita lokasi untuk bersiaran pada malam ini, malam ambang raya. Min. Baiklah, kita sebenarnya bukan sahaja berdua. Sebenarnya nanti kita akan ditemani dua lagi rakan iaitu Hilal Azmi dan juga Faris Azman yang akan bersiaran selepas kami nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kita ada ramai sebenarnya tetamu-tetamu yang hebat-hebat belaka dan pada hari ini kita ditemani siapa Luqman? Kita nak dapatkan individu daripada pelbagai latar belakang. Kan? Kita nak dapatkan artis, kita nak dapatkan orang politik, kita nak dapatkan NGO dan sebagainya untuk tanya kepada diorang apa makna Aidilfitri kepada mereka, bagaimana mereka sambut dan pengalaman mereka. Kita nak dapatkan gambaran yang menyeluruh. Dan tetamu kita yang pertama pada malam ini adalah saudara Syahril Hamdan, bekas ahli politik. Bekas ke masih lagi ahli politik sebenarnya? Dia ahli politik yang tergantung kejap. Yang tergantung sekejap. Yang Keluar mungkin sekejap. boleh keluar sekejap tapi boleh jadi kembali semula. Wallahualam. Okey. Sempat promote podcast kat situ Sempat. Dan juga Syahril adalah WEF World Economic Forum Yang global leaders program. yang leaders antara 100 orang. Antara 100 orang dalam tu kan. So Syarif, first kali lah mani malam raya. Besok raya kat mana? Besok saya tim raya KL. Saya tim raya KL sebab kedua-dua family saya dan juga family mertua duduk kat KL lah sekarang. Oh, untung lah. So memang tim raya KL. So, tapi tak pernah bergaduh lah. Tak pernah bergaduh. Cuma mana nak pergi dulu. Pagi tu nak pergi mana dulu. Yang tu dah ada swap lah. Tengok So pada tahun. yearly take turn Tapi tahun ni saya menang. And then tim raya baju colour apa? Kita tahun ni this year is blue sebab saya ada banyak baju Melayu biru dengan merah. Ada kena mengena dengan sejarah saya yang tak berapa silap. Chelsea kot. Dia tak ada kena dengan bola kan? sepak, tak ada dengan Okay. Man U, tak ada kena dengan Chelsea. Kalau tim bola sepak saya hitam putih. Alright. Tapi sebab sejarah saya yang tak berapa lampau, banyak baju biru dengan merah. So I thought tak payahlah kita beli ataupun buat baju raya yang baru untuk tahun ni. Saya minta pula isteri saya dengan anak saya untuk buat baju biru. Tu saya sama. Sebab saya selalu gaduh dengan isteri saya setiap tahun. Saya tak suka tukar baju raya tiap-tiap tahun. Ya. Sebab saya cakap apa nak tukar baju raya tiap-tiap tahun. Kita punya badan ni lebih kurang sama je kan. Kita maintain. Humble brag. Sempat. Samping Dah, cantik lah. cantik. Samping kita sama Dua-dua. dia punya. Betul. Ni apa nama dia? Tak tahu ikat macam mana ni? Ikat macam mana? Ini kita punya cameraman sebenarnya. Dia ada buat ya, bisnes betul. tancap. Dan dia tolong ikat bunga macam mana tadi. Saya pun tak tahu apa nama. Luqman bunga, bila tapi last pakai sampai macam ni? rasanya dah 4-5 tahun dah kot rasanya. Syarif? Saya kali pertama dan kali terakhir pakai sebelum ni adalah ikat macam ni waktu kita menikah. Ini lain So macam ada isyarat lah. Macam ada isyarat macam. Baik. Saya berani cakap macam ni sebab ni malam raya. Jadi besok kalau ada orang yang tengok dia marah, besok saya boleh minta maaf. Betul. Yakin tapi- besok raya? Yakin besok raya. Tapi tak jadilah balik rumah Syarif dulu Betul lah. Betul Tak boleh. Itu kita dah lock dah. Dah kena swap dah tu. Tak ada, kita akan maintain. Gaya tahun ni macam mana? Sebab ini adalah first time dalam rasanya banyak tahun yang Syahril mungkin free sikit, dia dah berehat dari politik apa benda semua, sebelum ni busy kan. Jadi macam mana raya berbeza tahun ini? Lagi banyak time dengan family? Yes. So benda ni mungkin klise lah, orang akan anggap macam tu, tapi memang betul. Masa dalam full on dalam dunia politik tu, Ramadan tu mungkin 1-2 hari saja yang bersama dengan family. Dan biasa hari pertama dengan mungkin hari last ataupun dekat-dekat dengan last. Tapi tahun ni lebih bebas. Lebih banyak masa yang saya dapat luangkan dengan keluarga, baik keluarga nuklear sendiri ataupun mertua ataupun mak ayah. So lama dah tak rasa macam ni. So ada, macam kita selalu cakap lah, apa-apa jadi pun ada pro dengan kuan dia, ada hikmah dia, dan ni salah satu hikmah kecil yang saya dapat nikmati dalam Ramadan kali ini. Tapi Syarif ni sibuk-sibuk juga, kita dengar, kita tahu yang Syarif pun ada buat podcast baru pada kita. Mungkin boleh cerita sikit pasal podcast ni. Podcast tu nama dia pun tadi kita dah promo, keluar sekejap. Tolong like dan subscribe. Like dia boleh like dan subscribe Awani, like dan subscribe. Kena bayar sikit lah, kalau nak promote kena bayar sikit lah. Okey. Nanti kita share lah revenue, boleh share revenue, advertising revenue. Jadi podcast ni salah satu kaedah lah saya dengan seorang lagi yang diusir keluar daripada rumah lama kami tu.
untuk memberi pandangan. Kita masuk dalam dunia politik memang ada idea dan pandangan tertentu. Jadi kita rasa dengan secara terhormat, dengan rasa kita rasalah matang dan profesional, kita bagikan pandangan dan alhamdulillah nampak walaupun tak semua orang mungkin suka, tak semua orang setuju, tapi ada following. Dan kita anggap benda itu sebagai positif dan akan teruskan untuk memberikan input dan juga menyumbang sedikitlah kepada perbahasan dan diskusi yang kita harap lebih matang dalam negara kita. Saya suka tanya soalan ni kepada ramai orang. Sebab pada setiap orang, jawapan dia mungkin berbeza. Soalannya adalah, apa makna raya pada anda? What does raya mean to you? Syahril rasanya unik sebab Syahril pun membesar dalam keluarga yang berkecimpung dalam politik. Mungkin dah biasa kurang masa bersama, perlu fokus berpolitik. Syahril juga sebelum ni pun sangat aktif dalam politik. So raya might mean something different to you. Sebab orang biasa raya dia boleh cuti panjang-panjang, dia balik kampung, dia spend time. Kecuali kita lah, tak boleh cuti kecuali panjang. kita memang kita kerja malam raya ni pun, tapi tak apa, alhamdulillah lah kan. Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Alhamdulillah. So apa makna raya pada Syahril? Adakah Syahril mempunyai perspektif yang unik kepada raya ni? Bukan raya ni saja, tapi mungkin kalaulah nak cakap benda yang unik tentang perspektif saya, not so much yang saya datang daripada keluarga politik, sebenarnya tak pun. Saya je yang sesat sikit masuk dalam politik. Mak ayah saya tak berapa nak minat. Tapi keluarga saya keluarga majmuk. Ibu saya bangsa Cina, mualaf, dan dia mualaf yang masuk Islam tetapi dia kekal kebudayaan Chinese dia, Cina. Jadi raya ni, satu saya untung dua lah. Raya Cina pun saya dapat ampau, raya ni pun kita pun dapat raya. Tapi sekarang ni dia bukan untung lah sebab kita kena bagi dua. Ampau pun yang kena bagi, duit raya pun kena bagi. Tapi tak apa. Tapi yang istimewanya ialah melihat bagaimana dalam semangat muhibah dan kemajmukan itu, Hari Raya dan Aidilfitri ini bila melihat keluarga, ibu saya pun boleh terbabit, ibu saya pun boleh terbabit, ada rasa bangga lah. Ada rasa macam suka tentang keunikan kemajmukan keluarga saya. Jadi in that way Aidilfitri lain sikit lah daripada Syaril, selalunya kita experience raya tu berbeza daripada anak-anak kita. Now that you have you ada anak you sendiri, how do you actually terapkan pada anak you raya punya meaning? Sebab kalau kita dulu malam-malam kita dah tak pakai slipper, dah main api contohnya, but kids nowadays, especially you dah raya kat KL. So macam mana macam mana agaknya adapt children, anak-anak zaman sekarang ni dengan raya sekarang ni, sebab sangat berbeza daripada dulu. Betul, dan bukan mudah, bukan setakat sangat berbeza, Jasmine. Kalau kita jujur, mungkin feeling tu dia tak sama. Tak sama lah. Kita boleh cakap different dan kita boleh cuba ubah suai ataupun jadikan meaning yang berbeza. Kan? Tapi still magnitude meaning tu saya kena akui tak sama dengan zaman kita membesar. Dan mungkin yang kita cakap ni mak ayah kita pun cakap juga ada kita tu dulu kan. Jadi itulah peredaran zaman tu. Tapi yang saya cuba buat dengan anak tunggal saya yang berumur 5 tahun ini ialah saya terapkan pentingnya Ramadan ni. So bagi tahu dia tentang Ramadan ni, puasa dia tak puasa lagi, umur dia baru 5 tahun. Tapi dia nampak ibu bapa dia puasa dalam bulan Ramadan ni different, lain. Lifestyle jadi lain, tidur, bangun pun jadi lain, sahur dan sebagainya. So dia nampak benda tu, dan saya nak ajar dia bahawa Syawal ini adalah kemuncak ataupun ending kepada sebulan Ramadan tu. Maybe itu cara pertama lah saya cuba terapkan keistimewaan. Yang feeling berbeza tu menarik tau. Sebab itu kita semua lalui kot. Masa kita kecil-kecil dulu, kita memang look forward pada raya, kita balik, kita jumpa dengan tok nenek kita, saudara mara. Mungkin umur kita ni mungkin ramai yang dah tak ada tok nenek. Dan masing-masing dah busy dengan kerja. Lepas tu ada yang dah kahwin, kena balik kampung sana. So tak pernah boleh ada semua orang sekali macam dulu. Jadi feeling dia pun tak sama. Tapi bagi Syahril, dekat umur berapa yang Syahril dah start rasa lain dah? Raya ni feels different dah. Kita dah buka lembaran baru. Selepas arwah atuk saya meninggal, dalam sekitar 10 tahun kebelakangan, 10 ke 15 tahun, akhirnya kedua-duanya tidak bersama. Sebab mak saya Chinese kan, jadi yang raya ni dua orang je, belah ayah saya saja. Jadi itu yang menjadikan kuranglah rasa raya itu. Dan mungkin ada juga rasa tanggungjawab sekarang. Mungkin tak tahulah, family lain pun mungkin ada rasa bila tok nenek tu tak ada, kita tak selalu berdisiplin untuk cuba kekalkan perasaan kekeluargaan tu dengan saudara mara yang lain. Dan saya mungkin ada khilaf di situ.
Dan family saya pun mungkin ada khilaf di situ. Tapi kita semua melalui benda tu juga sebenarnya. Kita dan masing-masing sibuk. dah jadi sibuk dan dah jadi sibuk dengan live ni, dan mungkin itu kesilapan kita. Kalau boleh saya perbetulkan dalam masa-masa yang akan datang, mungkin saya nak buat. Tapi itulah menjawab soalan Uman tu. Mungkin yalah dalam 15 tahun. Itu kita cakap pasal how family unite dan sebagainya. Lepas tu kita ingat juga zaman-zaman dulu apabila kita pagi raya bangun tu baunya lain, hidangan makannya lain. Dia punya angin pun rasa lain tau. It's all the experience you can feel daripada angin, bau semua kita boleh rasa. So bila pagi tu bangun-bangun zaman-zaman dulu saya turun mesti ada laksa Johor. Saya orang Johor, mesti ada laksa. Macam cara pula dulu dengan sekarang. Beza dia. Dulu kat sekarang ni orang selalu kereta tak masak. Betul. Tak How about boleh you? nafikan sama. Sama. So kita ada sindrom KL tu. Sindrom KL tu kita tak boleh Actually nak wujud sindrom KL tak? Wujud. Dan orang sekarang ni kita yalah kadang-kadang untuk menunjukkan kita lebih autentik, kita tak nak kita cakap kita bukan KL, kita ada kampung kat sini, tapi tak payah Yalah, bohong lah. tapi tak ada ramai elak. di kalangan kita walaupun asalnya daripada kampung, tapi betul. bila dah siap, dah bersedia ataupun dah lama di KL, dia akan ada lifestyle KL. Mobiliti sosial tu begitu. Kerana makin ramai orang akan Duduk tak kawasan boleh bandar. elak, dia akan pindah ke Selangor, ke KL, maybe some to Penang ke Johor Bahru sebab dia nak cari peluang pekerjaan, peluang ekonomi yang lebih baik berbanding kampung. Kita semua ni sama. Adakah kita akan reach a point, guys? Contoh macam saya dah duduk dekat Selangor, saya dah duduk kat KL. Dulu kampung kat Palai. Tapi bila atuk nenek dah meninggal dan sebagainya, tinggal kita saja. Lama kelamaan kita semua akan jadi orang KL lah. Sebab kita Ada. nanti jadi atuk nenek, mak saudara, pak saudara pun kita bersama pun kat KL. Betul. Dah tak ada Mungkin kampung. tak, kita kena berwaspada jugalah. Yang kita cakap ni kita. Yalah. Mungkin there is a segment yang belum lagi melalui perasaan itu, dan tak jauh daripada KL pun ada kawasan yang mungkin 45 minit daripada sini yang kita drive, yang sebenarnya masih ada perasaan ataupun ada vibe kampung. Ya. Jadi kampung ni tak semestinya kena luar daripada Selangor ataupun luar daripada, tak jauh daripada Lembah Kelang dah ada pockets of community feeling kan. Jadi di situ yang kita cuba terapkan, dan waktu saya berkecimpung dalam politik, saya dapat merasakan benda tu betul-betul walaupun mungkin tidak dengan family sendiri. Kalau family sendiri sibuk dekat KL, sekarang ni bila keluar sekejap ni saya kena maintain. Do you miss it? Supaya not yet because it's only 1 year, baru sekarang. Tapi saya boleh bayangkan kalau lama, saya pun akan merindui suasana kampung itulah, suasana kampung. Sebab tak ada penggantinya kalau di KL tu. Kita ada kurang lagi 5 minit. Saya tahu ini kita nak cakap pasal kaya. Tapi kita ni jarang dapat Syarif Hamdan. Sekarang ni dia pun dah makin sibuk. Korang tak panggil. Panggil. Okey. Panggil. Jadi apa seterusnya untuk Syarif Hamdan ni? Walaupun dah ditanya soalan ni banyak kali. Soalan part pertama tu, dia part kedua pula. Okay, first part. Apa lepas ni? Apa Apa lepas seterusnya? ni? Saya secara ringkas lah, nak cakap serius sangat pun malam raya kan. Saya masih lagi ada passion dan kemahuan untuk berada dalam dunia politik. Cuma apabila melalui pengalaman ini yang diminta duduk luar pada satu ketika, saya tak nak rush. Saya tak nak buat apa-apa keputusan terburu-buru. Saya nak ambil peluang ni sebagai benda yang baik, benda yang positif untuk memperbaiki diri. Sebab tu kita buat think tank, sebab tu kita buat podcast, sebab tu kita buat World Economic Forum, supaya besok kalau ada rezeki untuk saya kembali semula, KS juga kalau ada rezeki untuk saya kembali semula, saya akan kembali semula sebagai individu yang ada lebih nilai tambah Tahun ni lah. kepada dunia politik ni. Saya tak menjagakan tahun ini. Saya tak menjagakan. Sekurang-kurangnya tahun depan. Saya tak menjagakan tahun ini kerana saya tahu Luqman nak tanya tu sebab ada sesuatu yang akan berlaku. Bukan, tahun ini. memang kita nak tahu Bukan. sebab tak Tak ramai tahu orang yang lagi. tanya. Ya. Sebab exciting yang leader macam Syarif ni, orang nak tengok kembali aktif dalam dunia politik sebab kita Tapi tak Luqman, ramai. saya pun ni kita cakap tu terang, mungkin exciting, tapi saya kalah pilihan raya 2 kali. Ya. Dan ini pun satu peluang untuk saya muhasabah. Okey, mungkin I bagus tak bagus, tapi ada benda yang belum cukup lagi lah. Jadi tak adalah saya nak kata saya ni mesti balik. Kalau saya tak balik ni Malaysia akan rugi. Kita jangan poyo macam tu. Nobody is indispensable in politics. I want to go back, tapi saya nak balik dengan nilai tambah yang lebih bagus, dan tengoklah apa kesilapan-kesilapan saya selama ini. Tapi yang paling penting, bila diberi peluang untuk berehat kejap, kita gunakan peluang tu untuk jadi lebih baik. Tapi tak rule out pergi parti lain sebagai contoh eventually. Tak rule out anything. Tak rule out anything. Kerana bagi saya, macam saya gurau dalam podcast keluar sekejap. Dia dah mention banyak kali ya. Ada dua benda kita Share tak revenue ya. Ada dua benda sepatutnya kita tak tukar. Satu tim bola, satu adalah tim politik. Tapi kalau tim politik tu
cuba ataupun ada golongan dalam tim politik tu yang cuba menghentikan kerjaya kita, kan kita nak duduk je kan. Tak semestinya. Bola disokong tim hitam putih. Ya. Terengganu. Okay? Okay, Min? Okeylah. Congratulations again Young Leaders Program untuk World Economic Forum. Kita harapkan yang terbaik untuk Syahril. Whatever it is your venture is after this. Selamat Hari Raya. Thank you. Ya. Saya Pak Azhar Batin, saya nak Pak tanya Azhar Batin. soalan susah. Ya. Okey? Lokman. Pak Azhar Batin. Mak saya batin, sama juga saya. Terima kasih. Baiklah, anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan terus saja bersama Lebaran Awal ni selepas ini bersama kami lagi. Jadi jangan ke mana, kembali selepas ini. Terasa kesayuran tapi bersahutan. Terasa kesayuran tapi bersahutan. Baiklah, bertemu kembali bersama saya Jasmine Abu Bakar dan Luqman Haris dalam Lebaran Awal ni pada malam raya. Kita pun dah kenyang sebenar-benarnya. Tadi lepas bersembang dengan Syahril Hamdan, makan lagi. Makan lagi tu nampak ada satu gigit dekat situ. Kalau ke dalam Saya shot punya. kamera boleh nampak saya dah makan segigit je, tapi saya tak nak makan banyak sangat sebab nak pergi toilet nak buka samping ni susah. Okey. Tapi tadi kita bincang dengan boleh kata ahli politik lah, ex ahli politik. Macam kita janjikan, kita nak dapatkan the whole spectrum. Kita nak tanya kepada individu daripada pelbagai industri dan latar belakang. Apa Ini makna- betul-betul diverse ya. apa makna raya kepada mereka. Jadi saya tak nak panjang-panjang dan saya rasa kali ini intro pun tak payah panjang sebab dua-dua yang sertai kita hari ni legenda dua-duanya. Datuk Nicole David dan Datuk Aisyah. Terima kasih Saya kerana rasa datang. macam nak tepuk. Tak tahu mana nak start sebab banyak sangat soalan kepada dua-dua. Saya start dengan Nicole dululah. Okey. Datuk Nicole, I think you have a very unique perspective on raya lah. Sebab datang daripada keluarga yang bercampur, yang mixed. You are truly Malaysian. How do you view raya? What does raya mean to you? Apa makna raya kepada Nicole? Raya kepada saya berasa memang satu perayaan yang istimewa di Malaysia kerana semua bangsa dan agama yang akan bergabung untuk to celebrate together. So jadi bila saya kecil lagi dengan squash player saya dalam pasukan Penang, kami ada banyak pemain dari Muslim yang kami dapat pergi ke mereka jemput kami ke rumah mereka untuk open house semua. So ini memang perayaan yang istimewa untuk kami dan yang makanan yang saya paling suka atau ialah lemang dan rendang. Masa raya susah Nicole kena pergi open house banyak-banyak because you obviously have to watch because you were athlete, memang jaga makan semua. Susah tak ada lemang, ada rendang semua? Ya, awal-awal sekali lebih susah, tapi selepas tu saya pindah ke luar negara di Amsterdam untuk to stay away from the food. Tapi kat Amsterdam saya tinggal sana selama 16 tahun. So jadi selalu saya tak dapat beraya. Susah ni, Luqman. Ya, susah. You want to stop eating, you have to move to another Ya. Boleh ke cakap Itu selamat hari memang raya? taktik saya. Selamat hari raya dalam bahasa Belanda. Boleh cakap? Macam mana cakap? Tak tahu. Tak ada. Hari Raya. Kan 16 tahun dah Saya bercakap pun lah. tak tahu bahasa Belanda sekarang. Nicole dulu dia cerita dia raya di Penang. Saya di Johor. Luqman? Ipoh. Saya dan juga Penang. Sebab saya kampung saya belah bapak saya di Penang. So every second raya kami akan balik Penang. Kita nak tanya Tok Aisyah. Dulu raya kat mana, sekarang raya kat mana? Saya dari kecil memang beraya di Kuala Lumpur. Geng KL juga. 10 tahun di New Zealand. Oh wow. Dan balik ke Malaysia berhari raya di Kuala Lumpur dan ada masanya balik ke kampung lah di Negeri Sembilan. Okey, pergi New Zealand tu bukan nak lari daripada makanan kan? Macam Nicole. Lari ke makanan. Makanan tu ikut saya. Saya pun dah minta cakap selamat hari raya dalam bahasa New Zealand tapi Ya. tapi tu kan satu apa orang cakap komponen yang penting pada raya ni adalah lagu raya. Lagu raya ni mungkin generasi kita je tapi saya rasa generasi yang lepas ni pun lagu raya baru apa yang dinyanyikan oleh siapa pun orang akan go back pada lagu raya Lama. tahun 80-an, 90-an. Balik-balik Akan keluarkan playlist. antik tu juga. Walaupun Nak juga. kita ada artis remix. nama Ataupun dia besar. remix. Nama besar nyanyi lagu raya tahun 2000 lebih ke apa pun orang akan balik kepada lagu 80-an dengan 90-an. Dan sudah tentu Datuk ada at least satu lagu daripada era tu yang evergreen. Kenapa Datuk rasa lagu 80-an 90-an ni lekat sampai sekarang?
Saya pun tak pasti. Tetapi macam saya bertuah lah dapat lagu yang saya rakam pada tahun 1990. Dan hingga ke hari ini, kalau setiap musim raya, saya pasti akan diminta untuk nyanyi lagu tu. Jadi mungkin macam lagu saya, lagu Pulanglah, Setitis Cahaya di Aidilfitri, dia punya tema tu Pulanglah, terutamanya masa Covid dulu kan, semua menitikkan air mata je kan. Saya tengok saya punya royalty pun naik masa Covid, pasal semua duduk rumah, terpaksa duduk rumah tak dapat balik raya dan semua menonton lagu melayan perasaan Pulanglah tu pasal tak dapat pulang masa kampung. Dapat royalty. Sebenarnya Tok, kalau setiap hari raya kami kerja di bilik berita, seminggu sebelum raya tu, itu dah dia. Lagu yang ada dekat office, berkumandang lagu-lagu. So kita punya bahagian yang kita sumbang royalty pun berapa banyak sebenarnya kan. Bukannya seminggu je. First hari raya bulan Ramadan yang pertama dah ada? Ya, kadang-kadang rasa macam berhantu pula. Macam saya pergi ke shopping center, saya masuk je lagu tu pun macam dia sindir saya. Dia just kebetulan saya masuk ke kedai, lagu tu pasang. Saya kata budak kedai ni family saya ke apa. Tapi rupanya memang ini dalam radio dia kata. Jadi sampai anak-anak saya fobia kalau keluar dengan saya pergi shopping. Alah, lagu ni lagi. Kami ni penampai pun kadang dah lepas beberapa tahun, saya rasa kita jemu dengan suara sendiri, kita jemu tengok diri sendiri dekat TV ni. Datuk dah berpuluh tahun lagu tu. Datuk ada pernah rasa jemu tak dengar suara sendiri dengan lagu tu? Lagu tu 33 tahun kalau 1990. Ya, 33 tahun. Daripada masa zaman anak dara lagi nyanyi lagu tu. Tapi nasib baiklah lagu tu dinyanyikan setahun sekali je. Kalau dibuatnya throughout the year, rasanya pengsan. Macam lagu Janji Manis semua kata, not that song again. Saya ada lagu baru. Bagilah saya nyanyi lagu baru. Tak, Janji Nak Manis juga tak. ni yang original. Dia macam tu. So, setiap penyanyi tu rasanya dia memang ada signature song dia. Dan saya punya signature song tu termasuklah lagu Hari Raya. Saya buat lagu raya baru pun, saya rasa kalau saya pergi show raya, orang akan minta juga lagu. Nicole ada tak lagu favourite raya? Kalau dulu anak-anak saya first kali nak introduce lagu raya mesti lagu Balik Kampung. Sebab dia sinonim dengan jom kita balik kampung, senang sikit aja. Kalau Nicole dulu ada tak ingat-ingat lagu raya yang Nicole suka selain daripada Balik Kampung? Semua raya, lagu raya semua macam like ada ritme yang rhythm sama. dia. Rhythm sama, tapi saya pun tak tahu yang nama Spesifik. Nanti nak suruh Nicole nyanyi lah. No. Boleh. Jangan, Kalau kita suruh Nicole jangan. nyanyi, kita kena suruh Datuk Aisyah main squash. Tapi tu kita kena suruh pada orang. Bahaya tu. Boleh. Kutip bola boleh lah. Katanya selalu buat zumba, okey lah. Memang boleh pukul bola. Saya pastikan. Nicole boleh ajar. Ya. Ayo. Nicole, what's your one best memory pasal raya? Pasar raya yang best mungkin bila saya pergi ke tempat pemain squash di Penang, saya makan bersama-sama keluarga mereka. Tetap makanan ya. Tetap makanan. Ya. Pasti sekitar makanan. Tapi pemain-pemain lain yang beragama Islam, mesti masa bulan puasa pun dia akan train juga squash kan, waktu siang kan. Jadi mereka puasa pun mereka akan train dan sebagainya. Saya pun tak tahu macam mana mereka buat training semasa puasa kerana mereka memang fokus dengan apa yang mereka pasti buat sepanjang bulan Ramadan. Mereka akan bermain, berlatih hingga nak buka puasa. Itu kita tabik lah kalau Saya salute. Tak boleh minum air semua, so memang saya respect. Pernah ada mereka. tournament tak Sekarang, waktu bulan puasa? Sorry, pernah ada tournament tak waktu bulan puasa? Ada, tapi ada kala-kala mereka akan ganti selepas. Tapi ada pemain dari Egypt, mereka puasa sewaktu bermain. Ya, memang susah tapi mereka cubalah sepanjang minggu untuk buat puasa dan juga bermain. Kita nak puasa nak duduk office pun macam nak pengsan. Ayolah kan. Dalam aircon main tu. 1 jam Sejuk je.
squash match memang susah tapi ya saya salute. Betul. Itulah kalau kita cakap pasal tadi Nicole banyak lagu yang dia suka tapi dia tak ingat nama. Ya. Kalau macam Datuk Aisyah, selain daripada lagu Datuk Aisyah sendiri, lagu apa agaknya Datuk Aisyah suka nyanyi untuk Hari Raya yang orang tak tahu? Maybe at home lah. kat Yang rumah-kat favourite lah, rumah. yang favourite. favourite lah. Yang saya suka. Bagi Chan kat orang lain. Saya suka lagu Dendam Perantau. Sama dengan I. Lagu Allah Yarhamah Datuk Sharifah Aini yang klasik tu. Hai selamat. Ya, yang Baru dia tahu, baru dia tahu. Dia tak Syarifah tahu Aini, lepas ni tajuk ingat dia. Syarifah Aini. Lagu-lagu macam tu yang sangat-sangat klasik lah. Yang lagu Allah Yarham Datuk Ahmad Jaiz. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Kita berhenti lah biar dia nyanyi. Boleh lah, kita boleh makan ni untuk makan. Kan, dia orang tak dengar dia nyanyi kan. Tapi lagu-lagu raya time tu, dia punya feel tu sampai. Ya. Lagu-lagu raya lepas tu bukannya semua tak bagus, ada orang banyak yang bagus, tapi feel dia tak sama. Saya pernah sembang dengan seorang yang minat apa tu, yang macam apa? Apa tu? Apa tu? Itulah yang Vinyl. 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 Vinyl tu. Piring hitam. Apa tu? Piring hitam. Piring hitam, piring hitam. Piring hitam. Itu you all tak lahir lagi. Ya. Tapi dia cakap dia minat kumpul. Dah ramai orang kat luar sana minat kumpul juga. Dia cakap kenapa you suka sangat benda ni ya? Sekarang ni kita dah ada Spotify apa semua boleh je dapat. Dia kata bunyi yang keluar daripada piring hitam ni walaupun dia low quality tapi dia punya low quality tu buat macam dia ada feel tau. Kalau clear sangat pun dia hilang dia punya feel tau. Betul. Dia crackle, dia crackle. So sebab tu kalau lagu raya tahun 80-an 90-an tu dia ada feel dia macam ada hiss kat belakang. Dia macam feel. Macam nak belajar nyanyi lah Luqman. Pasal dia macam dia sesuai keadaan yang crackle tu dengan keadaan dalam kampung, dalam rumah kampung tu. Dia compact tu kalau kita pasang Spotify. Macam kan? clear kan. Macam ada surround sound. Definition macam tu. Boleh. Gitu. Masa lagu Pulanglah, Ya. apa macam mana Pulanglah juga cerita dia. macam mana dia bermula? Apa inspirasi start? Apa yang Datuk fikirkan masa lagu tu ditulis apa semua? Sebab masa tu belum COVID. Apa backstory lah? backstory? Setiap lagu ni ada kisah. Sebelum saya tulis lagu Pulanglah. Sebelum saya tulis lirik lagu Pulanglah, saya tulis lirik lagu Janji Manismu. Itu lirik pertama yang saya tulis dalam kerjaya saya. So ada kena-mengena dua lagu tu? Tak adalah, tapi dia saya rakam dia nak korek apa. Bakal lah. Korang kita nak sembang yang 36, 70 tahun dah dalam ni. Kita tahu bila soalan dia tu nak menghala ke mana. Bukan putus cinta ke apa, tak ada. Jadi selepas Janji Manismu, pada tahun yang sama saya diminta untuk merakamkan lagu-lagu raya lama. Jadi saya minta dengan syarikat rakaman pada Sus, bagilah saya lagu baru kerana saya nak lagu baru saya. Untuk my own song kan, lagu raya. Dan masa itulah saya tulis lirik lagu. Saya ingat lagi saya Pulanglah tu saya rasa macam perkataan pulang balik kampung, pulang kepada yang tersayang. Tu semua rasanya satu topik yang universal pasal bulan raya. So saya ambil cerita tu, saya tokok tambahlah cerita saya. Gambar ada lah Luqman. Ada. Dia sampai lah tu janganlah kacau. Dah sampai dah. Ada. Saya cakap dengan arwah Adnan Abu Hassan, dia kata saya nak tulis lirik ni macam saya tulis Janji Manismu. Dan saya ingat lagi, saya masa tu tengah sibuk, saya tak habis lagi tulis lirik tu. Masuk dah sampai studio, saya masih halfway dulu. Dan saya kata okey kita nak buat drama. Masa tu kita buat drama tu yang saya kata tunggu saya nak tulis. Itu yang keluar, saya di hari yang mulia ini starting tu kan, intro dia. Dia kan Mina drama masa tu. Jadi saya tulis tu. Saya ingat lagi arwah anak golak. Dia kata kau pada drama pula. Dia kata tak apalah, something different kan. Pasal sebelum ni saya punya background nyanyi dengan fan club. Nyanyi dong-deng tu. Sekali tu saya bukan macam terkejut lah kan, macam makcik semua kan. So masa tu saya pun tak sangka yang lagu tu
akan saya nyanyikan 36 tahun kemudian. Jadi itu sebenarnya rezeki sebenarnya. Seorang penyanyi dapat lagu yang boleh diterima untuk hampir 4 dekad. evergreen. Ya, 4 dekad. Dan Saya nak curi mood tu sikit lah. Tadi Lokman tanyakan kepada Nicole. Saya selamatkan you lah. thank you. Lokman tadi tanya Nicole, apa maksud raya bagi Nicole? Mungkin berbeza konteks dia kerana Nicole daripada Penang, and Nicole banyak kawan dan juga family yang maknanya daripada parents punya family yang sambut hari raya. Dato' Aisyah sendiri, apa maksud raya tu pada ketika ini? Dah macam cakap tadi 36 tahun nyanyi lagu Pulang Lah. Sekarang ni apa maksud raya tu? Aidilfitri tu. Bagi saya masa raya, saya rasa siapa pun daripada agama lain pun akan merasakan masa hari perayaan mereka adalah masa untuk reflect. Reflect. Macam masa tu lah pada siapa yang dah tak ada mak ayah baru terasa raya, macam Christmas and all that, Thanksgiving, diorang kata bila tak ada family atau tak balik, you rasa like masa tu lah. Kalau masa hari-hari lain tak terasa sangat, tapi balik hari raya tu macam aku tak dapat balik kampung. I tak dapat balik kampung, I kena kerja, I dah tak ada family lagi. Macam Kak Syah, memang itu time untuk reflect. At what point dalam kehidupan saya setiap tahun kita akan kekurangan seorang dua lebih family. So bagi Kak Syah, whatever, dalam lagu baru Kak Syah pun menceritakan walaupun dalam kesedihan kita ada merasa kesedihan di dalam suasana hari raya, tapi kita kena teruskan raikan hari raya tu bersama yang masih ada dengan kita. Jangan take for granted, pasal kita tak tahu yang ada tahun ni, tahun depan dah tak ada lagi. Kita pun tak tahu lagi ada. So kita kena menghargai setiap masa yang ada yang Allah bagikan kepada kita untuk hari raya. Dan Nicole pun dia ada juga memori-memori raya dia, walaupun dia mungkin tak menyambut, tapi selalu main dapat mengapi. Tanya dia main mengapi tak? Mengapi hanya yang ni saja lah, yang what did they say, like the mengapi lah. yang hanya itu saja. Ataupun pop-pop. Yes, betul. Mesti dapat banyak invitation pergi open house sampai sekarang. I mean, you're Nicole David. Jadi even kalau you jalan kat sini pun macam you cannot go 3 seconds without ada orang nak ada selfie. Ambil gambar kan? Ambil gambar. So macam mana, how's that like? Tapi saya selalu kat luar negara, so memang open house memang susah nak pergi. Tapi sekarang saya baru pulang ke Malaysia selama Pulang lah. pulang lah. Ya, 1 tahun pulang lah. Betul balik. Ya, so saya sudah pulang sudah 1 tahun dah untuk membuka Kena yayasan jaga saya. diet kan? Kena jaga diet lah. Ya, Nanti mesti orang jaga makan diet, ya betul. Tapi saya tak makan begitu banyak kalau saya tak bermain. Saya tak bermain bertanding sekarang. Saya makan lebih kurang sikit. Tapi memang ada banyak temptation. Saya nak makan semua Semua sedap. Ya, semua sedap. Apa perubahan utama Yang bila paling you adalah atlet berkelas dunia, you compete at the highest level, and then you stop suddenly, ada sebarang perubahan pada you Mana punya... ada stop suddenly? She's been playing for 26 years. Yalah. tapi Ya, saya I tak know. main begitu Ya, banyak. tapi macam okeylah, macam saya dulu main bola walaupun saya tak ada. Dia nak selit juga dia main. Baik, okey. Bila kita stop, kita punya pokok tu naik. Itu pasal dia makan je kot. Itulah yang janji pertama kepada saya selepas saya bersara. Yang minggu yang selepas tu saya berkata saya mesti berlatih selama 3 kali seminggu kerana saya tak mau menjadi lebih besar. Berlatih squash ke pergi gym for no? Gym atau apa So aktiviti. lebih kurang sama macam you train untuk Bukan. Hanya saya bila Untuk saya train, fitness lah. saya berlatih 6 hari, 2 kali setiap hari. mana tak yo. Tapi sekarang Itulah. Tapi sekarang sudah berbeza. Saya sekarang akan bekerja kerana saya ada yayasan saya, Nicole David Organisation, dan saya sebagai head coach, saya akan coach kanak-kanak semua umur 8 tahun. So jadi saya tak training banyak, tapi saya cuba 4 atau 5 kali seminggu.
Mesti sabar orangnya kalau dia coaching budak-budak kecil. Tapi ya, yayasan saya fokus adalah untuk memberi Next generation. for the next Lapisan. generation kami bagi kelas after school program dan memberi squash training dan juga English tutoring. It's based dekat Bukit Jaya, Jalil. ya. Wah, kan nak kena ajar budak-budak ni menyanyi lah pula. Saya pun hairan dengan mereka sekarang puasa juga. So ada yang puasa dan berlatih squash. Wah, memang 8 tahun. Ya, tapi actually children sama Disiplin, ada dia ya. punya disiplin tu lain, dia punya semangat tu adalah berbeza. Memang respect. Okey, terima kasih. Kita tak naklah jap. Apa ada satu lagi? Kita selepas ni sebenarnya nak tengok main squash ke nak tengok nyanyi? Ke dua-dua? Squash lah. Squash saya Kita swap. Boleh saya tu Dato' Aisyah main squash dulu. datang ke. Saya boleh training macam budak-budak kecil tu. Boleh. Jadilah, tak apalah. Kan? Nicole boleh ajar. I pun nak ikut nanti I ikut Saya dia ada juga. kelas-kelas untuk semua orang. Jangan risau. Warga emas juga. Baiklah, kita sebenarnya dah sampai belum penghujung, tapi sebenarnya kita nak dengar lepas ni lagu baru Dato' Aisyah. Bukan Pulanglah. Siapa yang nak dengar Pulanglah kenalah Spotify macam Luqman cakap. Jadi jangan ke mana-mana Luqman. Dan lepas ni kita akan pergi juga kepada pengacara kita yang lain, Faris dan juga Hilal. Siapa tetamu mereka? Ramai lagi yang kita ada, banyak lagi kita ada. Terus setia bersama dengan Saluran 501 Malam Raya ini. Kita akan kembali selepas ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Mungkin ramai tertanya-tanya kenapa Sylvester Stallone ada rambut yang macam ni. Ini adalah gaya raya Sylvester Stallone tahun ni. Ingat, it's not about how hard you can eat. It's about how much you can eat and carry on. Hi mate, how are you? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua yang meraihkannya nanti, dan juga pastikan anda bergembira bersama keluarga, dan paling penting pandu cermat, jiwa selamat. Hai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di musim-musim perayaan ni, yang paling penting memandu dengan hati-hati pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan satu lagi, saya ingatkan, di musim perayaan ini juga banyak skamer. Jangan sampai kena scam. Dan terakhir sekali, saya nak tanya, ada siapa nampak anjing saya? Terasa kesayuran tapi bersahutan. Terasa kesayuran tapi bersahutan. Okey, itu dia tadi cerita daripada Luqman dan juga Jasmine. Kali ini bersama dengan kita. Apa kita nak sembang sebenarnya? Saya Hilal Azmi. Saya ucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya Azman. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin buat seluruh rakyat Malaysia lah, khususnya keluarga di Melaka. Tapi kita nak sembang malam ni, malam raya sebenarnya. Keluarga kat Melaka je. Okey, Keluarga betul kat Melaka. Yang paling menarik, kita ada guest kita siapa? Ini kawan kita, kawan lama kita yang kini telah pun mula bersama-sama dengan perjuangannya selama ni. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya guest ataupun tetamu kehormat kita pada hari ini, terima kasih kepada Dewan Bangsa kerana sudi memberikan kami ruang ini untuk bersama-sama dalam berlintas langsung dalam program Lebaran Awani. Dan hari ini kita bersama dengan pengarah eksekutif Women Girls, Izzah Izlan. Thank you, Izzah. Assalamualaikum, selamat raya. Yalah, selamatkan kita dengan ragam Ramadan Raya kan. Yes. Inilah individunya yang sentiasa datang dengan idea-idea yang cukup cergas. Untuk saya pada masa tu, kalau kira-kira masa awal tu kita macam terpaksa macam-macam benda lah kan. Kita kena fikirkan benda-masa sama. Tahun 2017 macam tu ada. Okey, tak apalah, 2017 dah lama dah. Kan. Okey, Dah 5 Faris. tahun dah. 2017. Ya betul lah, dah lama dah. Lah. Kesian kan, ketupat lama sangat ni. Ketupat sangat ni. Okey, Izzah, kita nak cerita sikit pasal raya, Okey. malam raya ni. Okey, first, apa yang lagu yang paling Izzah suka raya? Okey, cuba teka. Ini lagu Siti Nurhaliza. Penyanyi dia seorang lelaki. Kuih dah muih. Okey.
Tajuk dia Sepasang Kurung Biru. Khairil Johari Johar. Bagilah sikit. Kena nyanyi. Alamak, macam mana? Siapa ingat? Yes. Tiada salam atau ucapan. Gitu. Lagu tu sedih sikit lah. Daripada kecil suka lagu tu ke? Dulu masa UiTM pernah terserempak dengan dia dekat Fakulti Muzik. Oh, since then suka lagu tu? Terus suka. Macam saya suka lagu Raya 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 Raya. Oh, Dolas. Selamat Hari Raya. Itu dia petanda sebenarnya dia nak cakap dia generasi Gen Z. Gen Z. Dia nak cakap dia Gen Z. Kita muda lagi. Dia muda lagi. Hilang. Kalau saya suka lagu ni, Dendang Perantau. Sebab apa saya suka Dendang Perantau ni, Iza? Sebab saya datang kerja kat KL. Oh, dia seorang perantau. Kita perantau, kita feeling kita perantau. Aku ketawa sebab Dendang Perantau ni. Sebab kawan-kawan aku ada satu tu, dia cakap, aku suka lagu tu. Apa? Dending lah. Dending Perantau. Dending Perantau. Dendang Perantau, bukan dending perantau. Ini macam kita cerita pasal lagu lah. Lagu-lagu. Lagu lah. Makanan pula. Makanan. Dia macam kalau tak ada ketupat tak lengkap lah kan. Betul tak? Kena ada ketupat. Tapi I sebenarnya lagi suka lontong. Lontong yang macam mana? Yang rare lontong punya yang ke? macam Jawa punya. Yang ada kuah kacang, dia ada lodeh. Dia macam kering-kering sikit. Lepas tu dengan sambal hitam, sambal goreng tempe. Memang ada darah-darah kacukan ke? Ada sikit lah. Ada sikit. Sipi. Habis kalau raya balik ke? Balik ke Kampung Baru. Balik ke KL je. Kampung juga. Kampung juga. Meriah juga Kampung Baru. Meriah juga. Sebenarnya kita ni ada kalau kita cerita pasal makanan, cerita pasal lagu, ini juga antara benda yang memang banyak mesej-mesej di sebaliknya. Tapi bila kita cakap dekat Astro Awani, kita cakap Lebaran Awani kali ni, kita nak tengok jugalah. Kita tengok bulan puasa baru-baru ni, banyak orang pergi ke Bazar Ramadan. Macam-macam pengalaman, ada yang kena food poisoning, diarrhea, macam-macam. Ada juga yang terlebih kenyang. Betul. Setiap hari terlebih kenyang kan. Jadi macam kalau kita tengok musim raya ni kan Iza, saya selalu tertanya-tanya lah juga kan. Sampai bila agaknya kita ni nak kena pastikan waktu beraya ni adalah waktu yang kita nak balas dendam akan puas. Sampai bila? Balas dendam? Ada orang cakap dia balas kadang dendam tak sampai tau. raya pun. Ramadan buka tu dah balas dendam. Betul tak? Food coma. Macam mana tu? Faris selalu food coma kan? Setiap air food coma. Wow. Food coma. Memang kalau buka tu minum air koma pun ada. Wow. Bukan air koma, air koma, food koma. Memang makan 5 jenis air macam tu kan. 5 jenis air. Yes. Tapi memang betul kalau raya kita cerita pasal makan. Macam mana kesihatan buat macam Iza? Sebab Iza ni dah bertahun-tahun maintain macam ni. Tak juga. Mungkin sebab busy kerja lah. Tapi satu saya nak tarik perhatian sikit lah pasal makanan berlebihan dan sebagainya ni. Sebenarnya kalau kita ikutkan macam saya banyak ke lapangan, sebenarnya banyak orang yang tak cukup makan. Okey. Ada orang tu yang dekat Malaysia ni? Malaysia. Ada juga komuniti yang dia berpuasa dan dia berbuka sama je. Dia tak ada makanan pun. So dia minum air ataupun dia mengharapkan kepada bantuan yang orang bagilah. Selalunya alhamdulillah bulan Ramadan ni meriahlah dari segi pemberian makanan. So alhamdulillah, so tak ada masalah kat sana. Cumanya kat situ saya sendirilah secara peribadi macam kadang-kadang kita makan sedap-sedap kan. Lepas tu sampai food coma kadang-kadang ada orang yang tak cukup. So benda tu dia muhasabah balik lah. Macam okey kena kawal sikit. Apa momen yang paling kalau tengok tu boleh keluar air mata lah kalau tengok? Momen lah kalau saya fikir balik sebenarnya masa pandemik. Masa pandemik tu dia satu perasaan yang macam kenapa macam ni? Tapi satu dunia jadi kan. So for us kat Women Girls kita ada bagi bantuan pay it forward sepanjang Ramadan dan juga Raya. Masa tu alhamdulillah kita ada partner-partner masa tu yang bersama dengan kita. Ada ICM Libra, kita ada juga PWC. Tolong sumbangkan dan kami salurkan kepada komuniti-komuniti tu. So kita panjatlah PPR apa semua yang 10 tangga tu, elevator rosak kan. So betapa gembiranya diorang dapat kotak makanan tu. Yang macam tak kisahlah apa ada dalam tu. Dan yang lagi sebab ialah sebenarnya momen yang kita buka sama-sama. Kita buka puasa sama-sama tu.
borak-borak, gelak-gelak. Itu je sebenarnya. Tak adalah macam nak kata makanan yang kena sedap sangat. Tak. Dia sharing. Ada dia macam silaturahim tu Dia sebenarnya. momen Momen yang macam kita borak-borak. Itu je sebenarnya. okey. Yang betul-betul I think I cherish lah forever. Sebab kalau untuk pengetahuan anda yang menonton di rumah, ada 3 jenis sumber yang sebenarnya banyak kita bazirkan dekat dunia ni. Satu makanan, satu tenaga dan ketiga adalah air. Betul. Oh, air. Ini adalah 3 sumber yang memang kita selalu kita selalu bazirkan. Sebab tu tahun ni adalah tahun pertama di peringkat United Nations ataupun PBB, mereka telah menjadikan 30 hari bulan Mac sebagai tarikh di mana kita kena pastikan kurangkan pembaziran ini. Betul. Hentikan pembaziran 30 Mac. Ini adalah tarikh yang setiap tahun ni. Tapi Iza, kalau kita nak cakap pasal pembaziran makanan ataupun isu membabitkan orang yang tak cukup makan lah, kan? Kita cakap pasal orang tak cukup makan ni, selalunya diorang ni tak cukup makan sebab apa? Sebab kita faham satu sebab ekonomi, satu faktor ekonomi. Tapi ada juga faktor yang saya rasa ada juga orang yang tak cukup makan sebab sibuk sangat kerja pun ada juga. Ada juga kan. Ada juga nak makan. Faris selalu dulu sebelum ni. Macam Faris lah kan dulu cengkung. Tapi betul juga. Dia sampai dia sebenarnya pelik tau. Dia pelik sebab dunia ni dah jadi level yang ada orang yang terlalu berlebihan makan. Sampai kita tahu Malaysia adalah salah satu negara yang tahap obesiti paling tinggi. Betul. Tapi juga pada spektrum yang satu lagi, kita ada orang yang sangat tak cukup makan. Itu dari segi yang apa Hilal. Kalau dari segi percentage ni macam mana tu? Kurang lebih? Percentage dia lebih kurang. Lebih kurang sama? Lebih kurang. Sebab banyak? kita antara yang tertinggi obesiti di dunia. So mungkin kat situ, itu yang baru-baru ni agaknya viral sedikit lah perbualan berkenaan dengan makanan yang banyak minyak lah. Sampai Kak Amin pun terpaksa buat statement. Betul. Itu semua kita memang tahu. Kita memang sedia kala tahu yang makanan kita memang berminyak. Tapi betul kalau tak? tak ada minyak pun Goreng. tak sedap Tapi juga tak kan? sedap. Dia tak ada umami tu. So macam mana? Kita nak buat Betul macam telur goreng. Minyak dia sikit. Ni belum ada kuih raya kat sini tau. Ni baru ada chicken tau. Ada 3 chicken kat sini tau. Jadi tak apa, sekarang ni kita nak sambung cerita pasal minyak tadi ni. Belum jadi Kita nak rendang. sambung cerita pasal minyak ni. Ayam ni belum jadi rendang lagi. Kita nak berehat dulu seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terasa kesayuran tapi bersahutara. Terasa kesayuran tapi bersahutara. Okey, bertemu kembali dalam Lebaran Awani. Bukalah hati. Ya, bukalah hati. Jangan menjahit. Jangan menjahit. Tadi dia menjahit daripada tadi. Kita masih lagi di Diwan Bangsa. Terima kasih kerana tempat yang sangat-sangat cantik. Cantik tempat ni. Siapa-siapa yang nak buat jamuan raya, nak buat apa-apa saja macam mana. Open house. Menarik kat sini. Memang menarik. Okey, kita cerita pasal minyak tadi. Minyak Kalau tadi. makanan tanpa minyak tak sedap. Tapi kalau makanan raya ni memang kalau kita katakan relatekan benda tu, apa sebenarnya makanan yang ataupun momen lah raya untuk menyedapkan momen raya tu yang tak boleh dilupakan? Susah tu, panjang tu sebenarnya. Panjang. So pasal makanan lah. Cerita masih pasal makanan lagi. Panjang soalan kau. Okey, tak apa, teruskan. Aku pun confused. Kan, momen. Kalau dari segi memasak ni, dia confirm lah kita akan ada fail apa? Akan ada Facebook group tu. Fail moment. Masak apa tak jadi. Masak apa tak jadi hari ni tu confirm ada. Contohnya macam nak buat kuih-kuih for the first time kan. So macam I nak try buat kuih bakar. Tapi tak ada dia punya loyang, kan ada bentuk bunga tu. Tapi tak ada dia punya loyang tu. Ni masa pandemik lah kan. So tak boleh nak pergi kedai apa semua. Beli kat Shopee pula salah saiz. Dia datang saiz lain, order lain, saiz lain yang sampai. Fail. Lepas tu kita cuba pakai muffin punya loyang. So dia jadi lain, dia jadi muffin lah. Dia jadi muffin. Daripada patut besar jadi kecil. Dia daripada kuih bakar dia jadi muffin. Tapi sedap lah, rasa dia sedap lah. Serve jugalah kat diri sendiri. Okey, kita nak tengok pula sebab kita cerita pasal makanan dan momen-momen yang tersendiri. Jadi sekarang ni kita nak tengok balik dari segi sekarang dan masa depan.
Betul. Okey, sekarang dah masa depan. Sebab raya sekarang ni, kalau macam dekad sebelum ni kita tahu orang banyak start sibuk dengan social media dan sebagainya. Dan kita dah masuk dekad baru. Maksudnya 2023 ni consider dekad baru lah. Baru 3 tahun yang pertama dekad Dia kira baru. lepas pandemik tu dekad dia, baru. Dia maksudnya Reset balik baru. Reset. Raya BC, AC maksudnya. Raya after COVID. Bukan BC, before COVID. Before COVID ni dia AC dengan BC. Okay. After COVID ni, bila dia jadi after COVID, semua orang macam, kalau masa awal-awal dulu macam balas dendam lah konsep dia kan. Sebab tak boleh beraya 2 tahun dan sebagainya. Tapi kali ni, ramai yang dah mula boleh balik kampung dan ramai dah ada plan masing-masing. Betul. Bagi Faris dengan maybe Iza sendirilah. Apa maksud raya yang bermakna bagi dia? Faris dulu. Izzah dulu lah. Maksud raya yang bermakna. Raya yang bermakna. Seriously, kalau fikir balik, yang tak nak take for granted lah. Okay? Ialah masa-masa dengan family atau masa-masa dengan kawan-kawan. Dia yang ke arah preparation, dia kecah-kecah kat rumah, kecah-kecah kat dalam WhatsApp group. Yang macam, dah masak ni tak? Dah masak ni. Sehari sebelum tu kan? Sehari sebelum tu. Oh, itu paling kecoh tu. Lepas tu malam sebelum. Nak masak apa dengan, kadang-kadang kena marah dengan mak bapak lah, dengan mak-mak kan, tak tolong kat dapur ke, nak gosok bajunya. Yang hingar-bingar tu yang sebenarnya rindu lah. Dia raya yang lagi hingar tu lagi kita suka dia sebenarnya. lagi meriah. Lagi meriah. Sebab nak kata balik kampung dah tak balik sangat. Sejak arwah dah tak ada. So itulah momen-momen yang dengan adik-beradik, dengan mak, dengan ayah. Masa kecil-kecil dulu kan. Kalau macam dulu kat kampung, rumah kampung, bayangkan kalau tandasnya ada satu. Hang kena beratur macam mana hang nak naik rapid KL tu. So pukul 6 pagi dah ada seorang depan. Hang tengok alah dah pukul 3. Tak apa, hang beratur. So malam tu tidur macam mana? Kalau kan ada dalam Facebook dia orang kongsi tidur yang jenis ramai-ramai. Pupu yang berlambak. 5 tahun tak pernah jumpa. Hang tidur situ. Siapa yang duduk paling tepi tu? Itulah paling menakutkan. Takut. Kalau nak aku cuk kat sini, aku duduk tengah. Yes. Semua momen-momen yang betul. Kalau kita cakap ramai ni semua cameraman ni semua pernah ni sebenarnya. Tapi itu cerita zaman tu. Cuma sekarang ni AC ni after COVID ni. AC ni kalau korang untuk pengetahuan korang, sebenarnya AC ni bila dah berlaku COVID, kita dah berduduk moden, ada yang pergi balik kampung. Dan kalau macam kita ni kebanyakan dah tak balik kampung, kita balik bandar. Duduk kampung. Dari bandar ke bandar kan sebenarnya. Sebab kita balik kampung tu kita panggil balik kampung, balik rumah mak kita. Yalah, betul. Kan? Jadi sekarang ni rumah mak kita pun ada kecil sikit, dia tak berapa besar macam rumah kampung dulu. Cara sekarang ni dia orang camping kat kampung. Oh, camping. Camping dekat perkarangan rumah. Betul. Dia buat Faris pernah sewa Airbnb tak? Sewa Airbnb. Ada juga. Airbnb ada. Tapi ada sekarang ni kan macam hype orang beli-beli barang camping kan semua. So dekat ruang tamu tu ruang tamu pula. Bukan ruang tamu. Kat halaman rumah. Ruang tamu lah buat apa kan. Yes. Kat halaman rumah tu dia buat macam cantik-cantik lah. Estetik punya camping. Tak try lagi? Mungkin betul. boleh try? Boleh try. Banyak kawan-kawan kita macam Fizi Rosli tu semua kaki ke camping. Tapi saya ada soalan untuk Faris dengan Hilal. Okay. So mungkin mungkin ramai orang kat luar yang tak tahu tugas sebagai pengamal media macam Faris dengan Hilal kan. Kadang-kadang tugas tu jalan walaupun hari raya ke, hari Christmas ke, hari Merdeka ke. So macam mana agaknya Hilal dengan Faris menempuhi hari raya kalau terpaksa bertugas. Mungkin diorang tak tahu sebab diorang tahu buka TV ada orang. Tapi dia tak tahu orang tu tak beraya, tak balik kampung. Kan? Mungkin boleh share sikit. Dia sayu sebenarnya benda tu sebenarnya. Kena masa pandemik. Okey, saya masih ingat lagi sebenarnya Zah. Ini nak cerita lah kan. Masa pandemik kita tak boleh balik kampung. Macam saya di Melaka, daripada Kuala Lumpur ke Melaka memang tak boleh lah PKP kan. So macam mana kita itu hari pertama tahun pertama lah tak boleh balik. Besoknya next year memang tahun saya kerja pula. Tahun yang sepatutnya saya balik tak boleh balik. Tak balik. Tahun bekerja macam biasa sebenarnya apa yang kita buat pergi kerja macam biasa. Pakai baju raya, buat video call. Selamat Hari Raya. Lepas tu buat kerja macam biasa. Tengok kawan-kawan upload sana sini. Makan paling best macam mana nak dapat masakan mak tu. So kita cubalah masak sendiri macam bujang kan sebelum ni. Faris masak jadi sendiri. macam sama macam mak punya. Buat macam mana bekal. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat kuah kacang macam tu. So kita tak nak beli sebab beli rasa dia lain. So bila you tak dapat balik ke kampung, you feel like home. Itu sebenarnya pengalaman sebagai pengamal media. Setiap tahun kalau tak pergi balik beraya,
itulah. Yalah sebab Kaedahnya. Faris pandai masak. Saya ni tak pandai. Jadi macam saya pastikan the meaningful connection itu berlaku. Maksudnya perhubungan yang bermakna. Sebab kita ni, saya dah satu kemungkinan kerja saya banyak dalam social media sekarang. Dan kita juga banyak berhubung di media sosial, okey? Dan banyak berhubung secara digital. Bukan saja media sosial tapi secara digital. Kalau sekarang ni zaman balik kampung, anak-anak kecil, maksudnya yang berumur 10 tahun ke bawah, dia orang duduk sebelah-sebelah tapi sebenarnya dia orang berinteraksi dalam Roblox. Oh ya, Roblox. Kan? Mereka Contoh, call. dia orang berinteraksi secara Roblox. Jadi bagi mereka berinteraksi secara bermakna itu bagi mereka. Oh my god. Kalau begitu. Tak, ni bukan Gen Z ke tadi? Dia kan Gen Z kan? Okay, betul lah. Okay. Jadi bila dia orang berinteraksi dekat Roblox tu, dia orang bergelak ketawa macam dia orang Betul. seronok. Macam dekat sebelah-sebelah. Macam kat sebelah-sebelah. Lompat. Padahal melompat kat dalam tu kan. Jadi kalau saya akan pastikan yalah the digital moment itu berlaku dengan penuh bermakna. Jadi bukan saja kepada family, kepada kawan-kawan. Tapi biasalah kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita dah message hari raya ke-8 baru dia reply. Betul. Pernah jadi kan? Kita raya. message kita gigih malam raya kita dah message, "Hello, selamat hari raya. Maaf Zahir batin." Siapa kat sini selalu jadi? Pernah juga lah macam, "Oh, sorry bro. Message kau tenggelam." Message tenggelam. Aku terlepas pandang. I selalu reply hari ke-8 tu. Dia I selalu reply hari ke-8. Ya. Tapi memang busy pun. Tapi sebab kita ke dapur kan, memang tak adalah Ya, nak pegang. tapi kita kena faham benda tu. Jadi Cik Iza pula. Okey, sekarang ni kita ada lebih kurang 2 minit terakhir ni. Kita nak tanya pesan Iza kepada wanita-wanita di luar sana, especially wanita-wanita dan juga mungkin lelaki-lelaki yang akan membantu wanita-wanita di luar sana sempena Aidilfitri ni. I like this question. Okay. So sekarang ni nasihat kepada semua lah, bukan kepada perempuan ke kepada lelaki je kan, kepada semua. Kita rajin-rajin ringankan tangan untuk tolong hias rumah, tolong masak sama-sama, tolong create moment tu. So kalau anda tak pandai masak, orang lain masak, so anda menyapu sampah, anda pasang langsir ataupun duduk je tepi borak-borak kan dengan orang yang pasang langsir tu ke, orang yang tengah masak ke. So I think tak nak ada macam tu kerja orang perempuan kat dapur, tu kerja Basuh orang lelaki. pinggan ni, basuh cawan. pinggan yang menebas lalang kena lelaki macam tu kan. Cat rumah. Cat rumah. Okey. So macam-macam sebenarnya kalau ikutkan ni saya nak bawa perhatian kepada macam tugas seorang ibu tau. Kadang-kadang tak ada orang pun suruh dia buat tapi dia nak buat sebab dia adalah emak kan dan dia macam nak moment tu untuk family dia, untuk suami dia, untuk anak-anak. So tolong mak-mak anda kat rumah, ibu, umi dan sebagainya. Kalau tak tolong dia masak, borak-borak dengan dia, ceriakan hati dia. Kalau ada peluang nak balik kampung. Kalau tak, macam Faris, video call, message dan sebagainya. Tapi apa pun institusi kekeluargaan tu sangat penting lah. Dan kalau kita jaga family kita dan setiap unit family tu terjaga, insya-Allah community kita dan society kita akan lebih baik dan lebih positif. Tapi macam dia cakap lah sebenarnya. Mak-mak kita ni kan, wanita ni, kehebatan dia satu benda. Mereka boleh buat rendang, pada masa sama mereka masak nasi impit, pada masa sama dia pasal langsir. Sambil tu dah kemas, dah tengok hias, anak dah makan ke belum. So, gosok baju. Dia punya tangan tu macam betul. Semua siap. Yap. Itu nama dia pengurusan priority. Priority. So mak-mak kita memang hebat. Mak-mak memang hebat. Abang kita dah marah dah. Jadi saya rasa itu saja. Itu saja. So kita nak ucap selamat raya lah kan? Okay. Last ucapan selamat raya. So saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua warga kerja Astro Awani. Rakan-rakan media yang lain, sangat rindu, nak mohon maaf kalau ada apa-apa salah dan silap, dan juga selamat hari raya kepada semua orang yang mengenali diri saya. Kan? Tak adalah. Selamat raya kepada semua rakyat Malaysia lah yang menyambut hari raya Aidilfitri. Gitu. Okey Faris, itu saja daripada kami. Pastikan raya anda raya yang bermakna, bukalah hati. Enjoy your raya. Jangan lupa, jangan membazir, makan ikut keperluan. Itu saja dari kami. Kita jumpa lagi. Selamat hari raya.
Selamat Hari Raya